Okay. Uh, there are few available tools yang ada di online macam GS Feeder, CodePen apa semua tu, tapi saya lebih suka adik buat guna your own PC lah without the internet. So at least you ada feel of orang kata and do the code by yourself lah. Okay. So basic dia mula-mula. Basic dia kita akan buat HTML yang biasalah. Okay, I want everybody to do yang ni. First kali kita ada HTML lah. So basically bila you buka mesti ada tutup HTML. Okay, so kita akan ada body. Okay. And then we running the very simplest. Orang kata ini adalah simplest code yang kita boleh buat dalam JavaScript. So JavaScript ni dia mesti running dalam script. Okay, script ni you either boleh letak di HTML pun boleh, you letak di body pun boleh, atau you letak di bawah body pun boleh. Doesn't matter. So this is the simple one. The script design alert ni adalah untuk you keluarkan notification on your screen. Bila you run, dia akan keluar pop-up, welcome. Okay, I give you times untuk tulis benda ni. And bila you siap, you cuba try to run the file, tengok macam mana. Just double click buka macam tu je file dia. Saya rasa saya dah pergi faster. Okay, so supposedly if everything is good, you akan dapat a page dengan some pop-up yang tulis welcome. So I give you like 2 or 3 minutes untuk buat kod ni. If you submit di dalam ruangan komen. So at least I know lah, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. So I give you 5 minutes. 5 minutes, 3 minutes lah. Very simple code. Very simple one, tak perlu. Okay, I show you back the code, takut ada yang tertinggal. Alright. Kalau dah okay, tulis tak? Okay, I expect sebab benda ni very simple je. You ada HTML, you ada body, you ada script. So saya rasa tak perlu lama lah. Okay, the next two things adalah kita nak debug. Debugging ni, so bila kita belajar PHP ke any programming language, debugging is a must lah. So you know, sebagai seorang programmer, you must know lah how to debug. So kita ada external tool yang orang kata yang fancy-fancy, tapi untuk basic untuk adik ni tak adalah kata basic sangat sebab saya pun guna, orang lain pun guna. So benda ni simple, efficient dan dia orang kata paling simple. Paling orang kata paling senang lah. So adik kena tulis console.log. So that's just the code dia. Console.log value here. So kita boleh letaklah variable apa semua nanti. So dalam console tu dia akan produce the output. So cara nak tengok console.log ni is very simple. Kalau adik guna Chrome lah, kebanyakan ada yang guna Chrome ataupun guna orang kata orang kata IE. So most probably adik tekan hanya Ctrl Shift J. Dia panggil developer tools, Ctrl Shift J, ataupun boleh tekan kat butang 3. Dia punya di bahagian more tools and developer tools. So adik boleh tengok konsol akan keluar di sini. Dia tak akan keluar di skrin sini. So dia akan keluar di sini. So ini part yang important dia. So most likely kalau adik tulis sini, nampak tak value sini besar sikit tu. Like this. Wait, I mute this part lah. Kata
lock here. So at least you punya di console, dia akan keluar lock. Okay, cuba buat yang ni. Cuba buat yang ni. Kalau okay, because ada dua perkara yang saya nak terangkan nanti, so at least adik buat dulu. If you done, then bagi tahu saya. Alright? I give you 2 minutes. Okay? So, alhamdulillah ada yang okay. There's a few people yang mau kata quite good lah dalam bab ni. Okay. Apa yang saya nak bagi tahu dia adalah I want you to remember lah. Kalau boleh you ingat lah, this 2 kod ni sangat penting lah untuk you punya orang kata proses pembelajaran dan proses untuk you menjadi seorang programmer dalam bidang JavaScript. Sebab these 2 kod ni saja yang orang kata asas dia lah. Okay, what I want you to understand adalah kalau you perasan, bila you refresh the whole code, kalau you perasan, kalau ada tengok di bahagian konsol, as long as you tak klik OK, the code, the rest of the code, dia tidak akan execute. The rest of the code, dia tak akan execute. So you kena klik OK first, baru dia execute the code. So this 2 function, sebab tu 2 perkara ini, dia sangat penting untuk membantu adik-adik. Sometimes you ada the code yang panjang, tapi you tahu kat mana sebenarnya error dia bermula. So at least you can use the simplest benda, alert, untuk dia stop the code. So at least you boleh diagnose. Okay, yang kat atas ni 10 line, okay. So problem dia kat bawah. So console.log ni is a basic lah. Yang di mana adik-adik akan, orang kata almost kali you pergilah mana-mana Maybank to you ke, kali you buka Maybank to you sekalipun, kalau you tengok, most probably dia akan banyak guna maybe tu you base lah, saya tak sure. Ya memang dia akan guna lah. Console.log tu dia tak tutup pun, dia memang show je apa yang dia buat. So that's for learning lah. Alright. Now we're gonna start. The hardest part. The hardest part iaitu orang kata langkah yang pertama dalam JavaScript adalah kita cuba untuk buat. Okay, saya explain dulu apa yang kita nak buat. Maksudnya kita ada satu tulisan. We have some word yang kita kata selamat datang. Kita ada satu word yang selamat datang, dan bila kita klik button tu, dia akan tukarkan perkataan selamat datang tu kepada selamat jalan. So very simple. So most likely benda ni ada akan guna macam kalau you ada satu sistem yang di mana bila orang log in, benda ni akan jadi selamat datang. So bila orang klik log out, dia akan jadi selamat jalan. So kita akan buat, mula-mula kita akan guna JavaScript dulu. Supaya adik boleh faham. Oh, patutlah kita nak guna jQuery. So kita nak buat guna JavaScript dulu. Okay. So saya still akan gunakan orang kata basic yang sama yang ni. Untuk adik-adik you boleh create new file ke macam mana, tak kisahlah. At least we have some, what we say, some div lah. I get some div. Yang menggunakan H1 ataupun saya boleh guna H1 dulu lah. Sure. 1. Okay. So, sama-sama itu, because I know some of you yes guna laptop, so satu screen, so you payah sikit lah nak tengok, so saya akan cuba buat slow-slow lah. Okay, so kita ada dalam satu body, kita ada div yang tulis perkataan selamat datang, dan kita ada button tukar, yang bila kita klik button tukar, dia akan bertukarkan perkataan selamat datang tu kepada selamat jalan. So kita akan buat kod dalam JavaScript, dan kita akan tengok kod dalam jQuery.
So kita akan start dulu code dengan JavaScript lah. So dalam code JavaScript, first kali kita kena letak dia dalam bracket script lah. That's very important. Every script must be execute dalam konteks script. Kalau you tak letak dalam script ni, dia tak cancel. So dia mesti ada dalam bentuk script. So pertama sekali kita kena ada some variable lah. Var ni adalah variable. Dalam PHP kita tak ada var, kita just guna ampersand tu. So kita kata, saya bagikan dia ID. Kita kena bagi dia ID sebab kita kena tahu ID mana yang kita nak ubah. So sini saya letaklah ID dia sebagai tulisan. Button ni pula ID dia saya bagi butang. Tukarlah. Butang dan dinamakan tukar. Ni ID. So basically adik tahulah setiap elemen dalam HTML dia ada ID. Jap. Okey, adik tahulah dalam setiap elemen dalam HTML dia ada ID dan dia ada name. Name ni untuk fungsi dia untuk post dengan get nantilah. So untuk hari ni adik just kita akan belajar dua, ID dengan classes lah. So kita always start dengan ID. Okey, var saya bagi satu nama variable tukar, butang tukar. Sama dengan document.get element by ID, nama dia tukar. Okey. Ini skrip yang pertama. So kita gunakan satu variable yang kita namakan sebagai butang tukar yang memegang dokumen ni, maksud dia the whole document. The whole document. Yang putih ni adalah kita panggil dokumen. Apa yang adik tengok di website tu kita istilahkan sebagai dokumen. Okey, get element by ID. Dapatkan elemen ID dia. Elemen ID dia apa? Elemen dia ID dia adalah tukar. So, script ni dia akan cari dalam body which element yang ada nama tukar. Alright. Next part adalah okay. Next part adalah kita buat satu variable untuk tulisan. Tulisan ni di mana dia memegang value document, dapatkan get element by ID dia. ID dia adalah tulisan. Okay. So Pak Adik boleh variable ni depend lah. Dia tak perlu sama yang ni atau yang ni. Tapi nak buat sama pun boleh. Nak buat berbeza pun boleh. Cuma adik kena faham ID dalam ni mesti sama dengan di atas ni. Supaya dia jumpa cari. Get elemen. Cari elemen yang ada ID. Alright, next. So next kita akan buat kod macam mana bila kita nak tekan butang tukar ni, perkataan selamat datang ni bertukar menjadi selamat jalan. So the code dia adalah butang tukar add event listener. Event dia dinamakan click. Dan dia punya callback dia adalah function okay. That is the code lah. That's the code. Supposedly add event to tulisan text content. Sorry. The text content sama dengan kat sini. Sorry.
Okay. So basically kita tengok tadi tadi mistake saya buat. So dalam JavaScript, whatever the mistake you buat, dia akan bagi tahulah how you to solve it. Tulisan.concept is not function, so I know it's not a function, it's just a value. Okay. Mula-mula ni saya faham, dia ada yang orang kata ada yang tak faham, ada yang tak boleh nak buat. Tapi tak apa, at least you tulis dulu. Apa ni baru saya akan explain one by one. So lepas you tulis, you try execute, klik button tu, bertukar tak? Selamat datang kepada selamat jalan. Itu yang important dia. Saya nak tahu benda tu bertukar ke tidak. Okay. I give you guys 5 minutes untuk write this code and cuba try. So kalau siap, you can write the comment lah. Siap. So at least I know how the pace of our teaching lah. Alright. Okay, good luck. I give you 5 minutes. Cuba tulis. Okay. Hopefully everybody done lah. So agak panjang lah. Agak panjang untuk yang baru first. Kalau yang pelajar yang laju sikit tu okey lah. Mungkin dia tengok dia pun boleh faham. Tapi kalau pelajar yang mungkin orang kata agak slow sikit daripada pemahaman tu, dia dah tengok mula dah rasa stres, dia dah tak faham apa benda. It's okay. It's okay because it's the first step. The first step ni dia agak sukar lah you nak faham. So that is why, sebab itulah orang-orang mula produce jQuery sebab dia faham ada certain individual ni dia nak buat sistem, dia minat sistem, tapi bila involve thing yang too complex, banyak sangat nak tulis ni, dia pun orang kata susah lah sikit. So saya akan buat comparison. So kita akan belajar comparison the code daripada ini kita panggil native JavaScript. Maksudnya pure JavaScript. Kita tak guna apa-apa extension, apa-apa juga framework untuk membantu kita. Alright, you can save this file ataupun you can create new one lah supaya at least you ada sample of code yang you belajar. Ini code yang saya belajar mula-mula, ini code yang saya belajar the next step. Alright, so the first basic yang saya nak buat, ini saya tunjuk perubahan apa yang kita perlu buat daripada JavaScript bila kita nak convert pada jQuery. Okay, first kali kita kena panggil the collection lah. Kita kena panggil the framework. Ini contoh yang saya ambil lah. You boleh download the code atau kita boleh guna directly daripada internet. This one saya ambil direct daripada internet lah. Tak perlulah kita nak download code atau running. So this one whole file, this is the jQuery. So kalau you guna Vue.js pun, you akan download yang Vue.js. Okay, so ni basic dia. Once kita ada script macam ni, kita dah understand di mana kita nak execute the code of jQuery. Okay, the 4 codes ini saya tukarkan pada bentuk yang paling ringkas dalam menggunakan the jQuery lah. jQuery always start dengan simbol $sign. Yang ni saya uncomment lah dulu. Dia akan start dengan comment sign. Okay, like our slide, kita kata tadi dalam our slide, find the stuff. Find the stuff. What stuff? Yang ni. So, our stuff yang kita nak cari sekarang ni adalah nama ID dia yang tulisan. Dengan button. So, sekarang ni kita nak bila kita klik button tu. So, stuff yang kita nak cari, kita namakan dia sebagai tukar. This is elemen yang kita nak cari. Alright. Hashtag bermaksud div. Untuk buat masa sekarang ni, you just letak hashtag dulu. Nanti pandai saya explain. Ada dua beza. Satu kita ada hashtag, satu kita ada titik. So, you guna hashtag dulu, tukar. So, sekarang ni, stuff yang kita nak cari adalah button tukar.
Okey, apa magic kita nak buat? Magic kita nak buat adalah bila kita klik, dia akan ubah perkataan selamat jalan, selamat datang kepada selamat jalan. So, tukar dot click, tukar dot click. So, this is very simple. Basic dia dulu. So, sekarang ni, hashtag menandakan benda tu kod jQuery. Saya buka bracket dan saya ada hashtag tukar. Hashtag ni bermaksud ID tukar, dan tukar ni adalah nama ID bagi button. So, magic dia adalah bila benda ni orang klik. So, apabila orang klik, apa yang kita nak buat? Okey, apa yang kita nak buat? Pertama sekali, kita kena panggil function lah. Okey, function apa yang kita nak buat? Okey, kita still basic, kita akan cari ID di mana tulisan. Stuff yang kita nak cari tulisan. So, maksudnya ini the first part is kita cari elemen dan kita ada magic dia klik. Lepas tu kita cari balik, ni pun jQuery next, second code of jQuery, kita cari elemen yang nama tulisan and then kita nak ubah teks dia daripada selamat datang kepada selamat jalan. So, that's all the code lah, I think. That's all the code. Alright. Next, the code daripada jQuery. So, benda ni execute sebenarnya you boleh buat dalam bentuk single line lah. Ataupun paling minimal sekali dalam line yang begini. This is the simplest one ya. Itu yang saya rasa lebih mudah untuk difahami kot. Dalam line macam tu. Alright. So, I give you like 3 minutes untuk you tulis dan you try. And ada 5 minutes untuk you rest. So, kita akan sambung balik dalam pukul 11 di mana saya akan explain bit by bit, detail by detail lah. Sebab kita tak boleh nak terus sambung, nanti ada yang belakang tu lalu berair mulu. So, I give you another 2 minutes untuk you tulis the code. Remember to comment out. You tak comment out pun, takut nanti confused. So, comment out, then tulis the new code. Alright, I give you 2 minutes to write the code and test. Make sure tak ada error, make sure benda tu jalan. And lesson might be, I minta each of you share the final code yang you buat. Sebab kita nak tengok at least semua orang buat the code. That's how I can force you to learn lah. Alright, then ada 5 minutes untuk you rest day, you nak betul-betul kena orang. Kita sambung balik pukul 11. So you have almost 7 minutes untuk rest day. Like timer. 7 minutes. Ya, pelajar-pelajar rehat dulu kan. Rehat dulu untuk 7 minit Okay. I think cukup lah keluar saya terhad. Kita cuba sambung balik dan kita cuba fahamkan balik apa yang kita buat. So at least 1 jam sudah berlalu. So dalam masa 1 jam ni at least lah adik-adik sudah faham yang jQuery ni adalah sebahagian pada JavaScript. jQuery ni digunakan untuk memudahkan JavaScript kita. Dan dia bukanlah satu language yang baru ke atau macam mana. It just a simpler script untuk kita memudahkan urusan. Supaya at least when you starting the code, benda tu tak panjang. So kita tengok deh perbandingan dia before kita moving on to another code. Sebab the rest of 2 hours ni
kita akan buat kod je. So at least kalau you tak faham, tolong bagi tahu. Jangan malu, jangan segan lah. Sebab saya pun faham, tak semua orang ada same level of understanding. Ada yang perlu penjelasan yang lebih, ada yang perlu buat latihan yang lebih. Alright. So kita tengok, kalau code on basic of JavaScript, you at least needed dalam 1, 2, 3, 4. Ni katakanlah you boleh ringkaskan lah. At least 4 line. So dalam jQuery originally benda tu akan jadi one more line. It's very simple. So you can see the difference is huge. Masa yang you perlukan tu adalah singkat dan orang kata code tu lebih clear. So ini satu-satu you kena declare. Ini you get one element. Ini you get one element. Lepas tu you tambahkan listener dia, baru you ubah. So kat sini you already do magic, cari stuff, klik, dan lepas tu you cari lagi stuff, dah ubah. Alright. So apa yang saya nak terangkan yang paling penting kat sini adalah yang ni je. It's very simple. Is the ampersand. The ampersand itu. Okay. Cara sebenarnya menulis dia adalah dia kena tulis jQuery. Like that. Dia sebenarnya lebih kurang macam tu. jQuery hashtag gini sekian. Tetapi sebab because so many, bila you terlampau banyak menulis perkataan jQuery, jadi orang developer dia ni dia fikir kata macam sebab perkataan kan, so agak jadi panjang. So ini baru dua. Imagine kalau you punya code tu terlampau banyak, so that's why dia ada initialize phase, dia panggil jQuery ni sama juga dengan perkataan $sign. So that is why semua perkataan jQuery ni akan ditukar menjadi $sign. Okay, that's part yang I want you to understand lah. $sign ni actually cara nak baca dia adalah jQuery lah. $sign ni adalah jQuery. Alright. Let's get new page. Di mana, alright, sekarang ni kita belajar satu button. So sekarang ni apa yang saya nak adik-adik buat adalah kita akan bermain dengan input lah. Usually lah, dalam website ni jaranglah orang mari just kadar tukar macam tu. Biasanya orang kata web 3.0 kan. Web 3.0 ni di mana you punya sistem pun akan berkomunikasi dengan user. So apa yang kita nak buat adalah next 15 minutes adalah kita ada satu input box yang orang boleh letakkan nama dan kita ada satu button lah, greeting lah. Kita katakan button tu greetings, yang di mana bila orang klik button tu, dia akan ambil value daripada input box dan dia akan wish, selamat datang nama sekian ke website saya. Alright, itu yang kita akan buat. So let's make new text file. Kita akan buat new text file. New text file. Well, let's edit this part. Alright. Let's put some HTML dulu. Macam biasa, basic. Kita ada HTML. And kita ada body. Body. Lepas kita ada body, let's say lah kita letak some visual lah untuk kata memperindahkan lagi kita punya design. And then let's say I'm not gonna label, but I don't think I'm gonna this lah, but simple.
Sila kita buat bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu greeting ni capai. Sila masukkan nama. Then inside the div you have an input. Input type dia adalah text. ID dia adalah nama. So, and then we have buttons. Macam tadi, kita ada button yang dinamakan buttonnya ucapan. Ucapkanlah. I think it's much more cute though. And then you ada sampai salam. Kat sini nanti kita akan gantikan dengan perkataan nama dia. Okay, itu je basic dia dulu. Alright, we start slow by slow lah. Nak tulis semua terus. Takut nanti ada yang tak sempat, yang tak menyempat di belakang tu nanti kan bila jauh sangat ketinggalan ni sukar sikit. So, itu yang kita nak buat dulu. That's the idea dia. Basic dia adalah bila orang masukkan nama dia, Hani ke, Hussein ke, Yunuh ke, bila dia klik ucapkanlah, so keluar kata salam Hani, selamat datang ke website saya. That's a basic one. Dan orang kata that's the second step lah kita nak naik. I give you 2 minutes dulu untuk tulis the code before kita masukkan kita punya jQuery ataupun JavaScript lah untuk functionkan kita punya website. So you have around 2 minutes to write the code. Good luck. Okay. Ada adik tanya, dalam skrip one-to-one HTML tu kita guna $sign ke ampersand? $sign. Ampersand ni dia ampersand ni dia dah gazetkan sebagai simbol dan. Takut saya tertukar. This is $sign. Kita buka notepad yang sikit. Notepad plus. Takut saya pun tertukar. Takut. This is $sign. $sign ni untuk jQuery dah kebetulan dia sama juga dengan PHP. This is ampersand. Ampersand ni dia memang dah digazetkan sedunia, bermaksud dan. Dia dah digazetkan. Yang ni tak ada gazet. Ada orang nak guna ni dengan ni. Yang ampersand ni memang dah digazetkan. Harap menjawab soalan lah. Okay, I think lah. Everybody dah siap lah benda ni. At least basic kan, sebab it's not that orang kata tak adalah fancy. This is just normal HTML. Okay, right? So right now kita nak masukkan kita punya jQuery lah. Macam saya I won't write lah this part. Yang ni saya copy je lah. So I will put at the top. Aku nanti ada kata sembunyikan kod. Alright, this is code yang kita panggil code jQuery lah. Macam saya bagi tahu, dia ada 2 method. Pertama yang you download the file dan you letakkan dalam folder yang sama, ataupun paling mudah you directly panggil daripada internet lah. But this code doesn't work sekiranya you tak ada wifi lah, you tak ada internet, dia tak boleh berfungsi lah. Maksudnya locally tu dia tak berfungsi. You kena make sure the PC tu ada laptop supaya browser boleh download the code daripada jQuery punya website. Alright.
So on the next part kat sini, saya akan execute the script yang saya nak execute. Di mana first sekali adalah saya nak ambil value daripada sini dan saya nak letakkan di sini. Itu yang kita nak buat. Kita nak ambil value daripada input type dan kita nak letakkan ke dalam ini bila kita klik button ni. Okay. So basically, kita kena tahu kat mana kita nak bermula dulu. Maksudnya kita akan bermula bila orang klik button dulu lah. Bila orang klik button ni, kita akan ambil value sini dan hantarkan kepada di sini. So, first kali kita kena ada button ni, kita kena ada ID lah. Sekarang ni button kita tu tak ada ID. Button kita just ada dia punya value lah, kita kata adalah ucapkanlah. So, saya kena bagi dia ID. So, I put the button ID. Button ID ni saya bagi dia nama grid lah, paling mudah, grid. Usually the variables ni kita buat dalam bahasa Inggeris lah. You boleh je nak bahasa Melayu tapi that's depend on your style lah. Bahasa Melayu boleh, Cina boleh, depend on you, up to you understand lah. Okay, so saya ada satu button grid. So let's continue macam tadi. So I have dalam skrip saya buka lah. Yang ni kan you boleh double quote pun boleh, single quote pun boleh. Doesn't matter. Whichever you like. Dia tidak very strict. You nak guna double quote pun boleh, you nak guna single quote pun boleh. Tapi syarat dia bila you guna single quote, you kena tutup pun single quote lah. Kalau you buka double quote, tutup dia pun double quote. So it depend on you. But usually saya guna double quote lah. You nak guna single quote pun doesn't matter. It's okay. So kita akan mencari ID yang nama grid. And then the magic dia berlaku bila benda ni orang klik. Alright. The magic dia berlaku bila orang klik. So usually kita akan end up kat situ dulu. Supaya at least you understand. So bila orang klik, dia akan cari value dalam kotak ini. Dalam kotak input box. So input box kita ni, input box kita ni pun kita kena bagi ID lah. At least simple. Input box ni kita bagi ID, katakan ID dia adalah, saya dah bagi ID belakang ni. ID dia adalah nama. So when I click button grid, so I have functions. Saya ada satu fungsi yang akan ambil nama daripada daripada input box. So the best way adalah saya kena cari bila dia klik nama, hashtag nama, and then value dia. Okay. So ini adalah cara untuk kita dapatkan value dalam kotak. So dalam kotak ni saya simpanlah dulu sebagai variable. Dalam macam tadi first code kita buat, kita akan simpan nama variable. Contohnya kita akan assignkan benda ni sebagai variable. Saya guna nama jugalah. Variable nama ni supaya at least kita tahu. Nama, variable nama, var ni maksudnya variable, var nama sama juga dengan jQuery ID bernama nama, value dia. Itu yang faham kat situ. So the whole thing, value benda ni disimpan dalam variable yang bernama nama. Alright. Okay. So sekarang ni saya dah ada value. Sekarang ni bila orang klik button grid, orang dah klik button grid, dia akan execute satu function yang di mana dia akan dapatkan value dalam kotak ni, value dalam kotak input box, dan seterusnya kita nak dia replace perkataan ini dengan perkataan nama. So untuk replace perkataan ini saya kena bagi dia satu ID lah, satu elemen di mana saya akan buat nama span lah. Kita ada satu span. Span ni saya letaklah sebagai orang kata output lah, output. ID dia output. So
benda ni, the whole thing ni saya namakan dia sebagai output. So sekarang ni orang dah klik, kita dah dapat nama dan kita akan replace the output dengan nama. So jQuery cari elemen mana yang kita nak, elemen nama dia adalah output. So apa magic yang kita nak buat, output text dia tukarkan menjadi nama, variable nama. Alright, so supposedly if everything is okay, when you click, it should change. Tapi kenapa dia jadi kosong? Wait minute. I'm not sure why dia jadi kosong. Oh, nama. Sorry. Value dia tersilap. Alright. That's the code. Alright. Okay. So I give you 3 minutes. 3 to 5 minutes lah. Untuk buat dulu the code. Dia simple code je. Tapi sebab dia ada tambah-tambah ID tadi, mungkin you akan ambil masa tengok dulu. Sebab you kan kena internet tab ni, so I understand. So I give you 3 to 5 minutes. Whoever yang dah ready, you can say ready lah di bahagian message notes. Yang mana yang masih mencuba, is okay. Terus keep trying. This is the second, di mana kita akan, benda ni kita akan gradually naik. Maksudnya dia akan semakin sukar. So you have to understand the basic, baru kita boleh move on. Alright, take your time. Tulis dulu, take your time, don't worry. Okay, so macam mana? Ada yang sukses. Ada yang sukses atau lingkup ke? So far we have around 22 orang student. Siapa yang tak boleh buat? Tak keluar output. Kalau tak keluar output, most likely you tak ada benda ni, atau you adjust salah benda kat sini. That's most likely. Kat sini you tak ada, atau kat sini you tak ada, atau ejaan salah. Nama jadi name, macam saya tadi, N-A-M-E bukan N-A-M-A. Itu most probably lah. Cuba tengok di situ. I need to see all 20 others ni. So yang lain ni macam mana? Tini, Sai, Syawal, Iqbal, Izzat, Farah Wahidah, artis ke ni? Natasha Farhana, Khairul Irfan. Apa maksud DDT ni? You punya kad subjek ke apa ni? DDT 3 ST2 ni. Group Metrik EU ke? Alif Famadiha, Aidil. Kalau tak boleh bagi tahu kat mana you sangkut lah. Sebab at least can help you. Saya boleh bantu kat mana yang you tak faham lah. So, tapi saya expect benda ni tak susah. Sebab kebanyakan yang saya tengok bila saya jadi juri daripada final year project lah, kebanyakan student memang dah pakai lah jQuery. Cuma mungkin I'm not sure dia pakai tu secara copy paste ke, ataupun memang dia ada understanding on how nak buat benda tu. Alright. Ada yang tak boleh. Saya nak tahu ada yang tak boleh. Ada yang tak menjadi. Ada yang tak menjadi ke? Okay, kita almost orang kata that's all lah. Tak adalah kata, sebab dia tak banyak benda yang you have to learn. Orang kata dia sikit-sikit je. So
The next phase, setengah jam yang berikutnya adalah di mana saya akan giving you task lah. Giving you task supaya you faham kat mana yang you nak tambah function, kat mana you nak tambah button dan macam mana nak bermain dengan ID. Kita akan buat a simple calculator. The next part, the next code adalah a simple calculator. Di mana I will give, saya akan tunjuk dulu simple untuk button tambah. Then you guys cuba fikirkan, because it was the same, dia punya syntax dia the same dengan Java untuk kali, bahagi apa semua. Dan saya rasa everybody learn lah how dah belajar macam mana arithmetic punya function dalam Java and others. Alright. So the next 30 minutes, we're gonna do the calculator, di mana dia akan ada dua input, input pertama dan input kedua, dan dia ada button yang menunjukkan operation. Saya hanya akan buat button tambah, and after dalam 50 minutes saja tu, I will ask you guys to do by yourself lah untuk 3 lagi arithmetic operation. So hopefully by the time pukul 12 tu, everybody at least have understanding macam mana saya nak execute button click. Sekarang ni kita hanya guna button click. Dia ada a lot. Dia ada button click, button hide, on hide. Tapi kebanyakan saya tengok website, dia mesti on click lah sebab kita interaction dengan orang kan. Kita klik benda ni, jadi benda ni. Kita klik benda ni, dia jadi hide. Kita klik benda ni, jadi warna kuning. Alright. So, yang 2.2 ni kita boleh save. Kita akan buka a new file. Sebab 2.2 ni untuk you faham at least the basic of the input lah. Kat mana you nak input dan kat mana you nak output. There's no operation involved in this. So lepas ni kita akan buat satu code yang mana dia ada involve operation, ada proses. So kita gradually learn daripada mula-mula, kita gradually learn daripada untuk kita produce output. Lepas tu kita learn untuk belajar ambil input dan produce output. So lepas ni kita akan belajar, kita ambil input, kita proses dan kita outputkan. So that's the final lah. Mana-mana dalam programming language, you ambil input, you process, you output. That's final. So dalam jQuery kita pun, that's the final one lah. Kita akan ambil input, process, output. Alright. So let's open new page. I will open new page. Alright. Okay. Like I say, kita kena ada benda ni dua input. So kita akan start dengan basic HTML, the body. Give lah H1 title, simple calculator. Simple calculator di mana kita akan ada, tadi saya guna label kan untuk for you. No, I just use div. Okay, I just use div lah. Nombor pertama. So you ada input. And then you ada yang kedua, nombor kedua. And then bawah ni you ada
And then I should have this is button, I think. Alright, so this is the basic. I won't do the script first, but mungkin adik-adik baru tengah tulis. So kita ada simple calculator, just title je. Kita ada div yang kita jelaskan nombor pertama, and kita guna input box. Perhatikan di sini ada sedikit perbezaan. Type ni kita guna number lah. Sebab benda ni kita nak kira kan nombor. Kita tak kira A kali A. Kita kira 3 kali 4. So kita guna type dia as a number lah. So nombor kedua pun type dia as a number juga. Ini basic HTML lah. Tapi just some saya tekankan sikit lagi lah. So dia ada text, dia boleh jadi text, dia boleh jadi number, dia boleh jadi floating, dia boleh jadi double. There's a lot of things. Tapi sini kita gunakan number dulu. Then kita ada satu button, button ID iaitu tambah. Later on, I want you tambah lagi 3 button iaitu tolak, darab dah bagi. Tapi untuk first ni, initial, let's buat button tambah dulu. And then kita ada div untuk produce the result, output. Right? So, kita banner rangka dulu. Okay, banner rangka dulu dalam 3 minutes. I give you time 3 minutes untuk banner rangka before we start on script. Okay. Alright. So, kita akan teruskan untuk buat kita punya script lah. Okay, macam as usual, saya tak tulis lah yang ni, saya copy. This is script untuk kita panggil jQuery. If you tertinggal benda ni, the console log akan produce error lah. Dia kata error yang di mana dia tak faham maksud ampersand. Lepas ni kita cuba tengok macam mana, apa yang berlaku sekiranya kita tertinggal. Alright, so script dia very simple. Apa yang kita nak buat is very simple. Macam saya bagi tahu ni. So apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat adalah bila kita klik tambah, dia akan cari nombor pertama, dia akan cari nombor kedua, dan dia akan buat operation tambah, and next dia akan produce the result dia di bahagian result. So as usual, apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak cari adalah elemennya, namanya adalah tambah. This, the button here. Elemennya adalah tambah. Apa yang berlaku? Dot click. Magic kita adalah untuk bila dia klik. So, bila dia klik, apa yang kita nak buat adalah function di mana kita ingin cari nombor pertama. Nombor first ni apa value dia? Kita akan ambil value pertama. So, saya akan buat nama variable. Variable first equal to element object start first question. Okay. That is the script dia. So kita ada satu kita akan panggil bila button klik tambahan ni diklik, kita akan cari nilai value pertama, kita masukkan dalam satu variable, kita namakan first, dan kita cari nilai yang kedua yang kita namakan sebagai second, dan kita masukkan dalam variable second,
So operation dia adalah result yang pertama campur dengan yang kedua, kita simpan dalam variable result, dan di mereka output dekat result ini kita outputkan berapa result, berapa jawapan result dia. So most likely saya akan try dulu, takut tak jadi kan. Alright, so lepas ni kita akan tengok kenapa dia jadi begitu. If you get, say for me, don't worry, it was intended lah. 2 campur 2 supposedly dia jadi 4. Tapi apa yang kita dapat sekarang ni jadi 22. So bermaksudnya dia concave, dia campurkan string itu. Maksudnya kalau saya buat 1, 2, 3, 4, supposedly dia akan jadi 46. So tapi result dia akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's okay, tak ada masalah. What we can do, just kita convertkan benda ni kepada float lah. I think float atau integer. Kita convertkan value ni. Macam tu je. Very simple. So supposedly sekarang ni sebab tadi kita ambil the value, so walaupun input kita tulis numbers, tetapi still bila dia panggil JavaScript dia faham benda tu sebagai string. So sekarang ni daripada string, benda ni string, kita convertkan kepada float, baru dia dapat numbers, so dia keluarlah output dia. So I give you 5 minutes to write the code and to understand. Sekiranya you tak faham, di mana-mana any part, please tell me so on the comment lah. Jangan malu, jangan segan. Alright, 5 minutes untuk you guys try dulu. Okay, ada anyone success? Please emoticon thumb up. Ada gambar icon ni thumb up. At least I know. How many yang success. Put thumb up if you success. Put gambar nangis ni if you fail lah. Alright, most of the semua success lah. Ada Fazrul. Kenapa Fazrul? Tak keluar output. Tak keluar output. Okay, kita boleh share Fazrul. Let's see your code. Boleh. Okay, Fazrul ada share dia punya code. So the best way to learn is member lah. Member cuba bagi tahu kat mana kesilapan dia. Mana kesilapan dia. Semicolon. Semicolon? Kat mana semicolon? Atas script. Script tutup. Atas script. Yes. Line nombor 27. Line nombor atas script. 927. Line 27 supposedly tak ada semicolon pun, it should work. Tapi I'm not sure. The code was right. Betul ke tak ada? Cuba you refresh balik. Tengok di HTML tu, tengok. I rasa every code is good. Kenapa boleh tak keluar? Cuba tunjuk yang you punya HTML. Browser, di browser.
Saya rasa order code was good. Betul kata Eddie. Hashtag sign. Hashtag sign. Oh ya, yeah. Dekat skrip tu, line nombor 19. You punya tambah tu, dia tak tahu nak cari elemen apa. Sebelum huruf T tu, dia patutnya ada hashtag sign. Kat situ. Alright, cuba try. Cuba save and refresh, cuba try tambah. Jadi tak? It should work. Is it? Okay. Sekejap. Jadi jugalah. Tadi juga. Ya, saya You tunjuk dah browser. save. You dah save tak? Dah save. Dah save. Okay, cuba try V kat browser. I can see it's error. Skrip kat atas tak ada. Oh, skrip kat atas tak ada. Kat body. Dia ada kat body. Yang kita panggil jQuery. Script source jQuery. Tu you copy daripada yang sebelum ini. Ambil the file. Yes, that one. Okay, tadi ya. Tadi. Okay, save. Copy. Tak kat sana. Okay, save. Okay, jadi. Jadi? Okay, alhamdulillah. Alright. Good work. Alright. So the next 10 minutes, if you are smart enough, you can do it dalam masa, I think around 10 to 20 second. Tapi kita sekarang ni bukanlah untuk kita rushing against time. Yang penting sebenarnya adalah semua orang faham apa yang kita nak cuba buat. So you bukannya nak buat programming untuk $1 million company di mana time is your enemy. So apa yang saya nak buat sekarang ni, you hanya ada satu button. So I nak you tambah 3 lagi button, iaitu tolak, bahagi dan darab. Dan you tambah order function. Dan yang kedua, saya nak sekarang ni you ada 2 input. Input pertama, input kedua. Saya nak you tambah satu lagi input, iaitu third input. So apa yang jadi bila you tekan tambah, dia akan tambah 3 nombor. Input pertama, input kedua dan input ketiga. So bila you tolak pun, dia akan tolak input pertama, tolak input kedua, tolak input ketiga. So you have around 7 minutes. I think is that enough time untuk buat. Good luck. And I come back to you in 7 minutes. I give 10 minutes lah, termasuk you rehat. Alright, good luck. So you understand? Saya buat notepad lah. I think I put notepad here. So at least you know. Sebab semua dah ada script. So your first task is add 3 additional operation. Iaitu tolak, darab dengan bahagi. And second adalah add 1 more input, third number. Yang ID dia adalah third. So yang tambah tadi pun you kena ubah operation tu, instead of 2, dia akan tambah dengan 3. So you have 10 minutes including your resting time. So good luck, and I will see you guys next 10 minutes. Okay, I think that's enough time. Okay, thumb ups if you success on doing it. And macam biasalah, muka sedih if you fail to do it.
I see lot of good people. Okay lah. So you have understand on how to use orang kata the input. You have to know how the operations. Most probably you guys akan buat macam ni lah. Akan buat tolak, darab dan bahagi. So the operation ni pun ia akan just copy sebanyak 4 kali lah. Ia akan ubah lah. String tolak, darab dan bahagi. And operation kat sini you just tukar ini darab, asterisk yang tolak adalah minus. That's most probably you buat lah. Lepas tu you kat sini you akan tambah nombor 3. So basically dia lebih kurang like that lah. Most probably lah. Alright. So saya takkan go detail lah because we only have around 50 minutes. So saya kejar masa. Okay. At this stage, supposedly you dah faham macam mana nak guna input and then macam mana at least basic function on how to use the jQuery lah. So at least kalau you baca kod kat mana-mana pun, saya rasa dengan kadar sekarang ni, you boleh faham a little bit. Tak faham semua pun, it's okay. Cuma on the next 15 minutes, kita akan cuba fahami apa perbezaan hashtag dan ada satu lagi bezaan iaitu adalah dot, titik. Kat mana beza dia, kat mana guna dia. So at least yang tu you akan faham. And the last part, lepas tu kita akan belajar chaining. Chaining ni maksudnya satu nama tapi kita chain few multiple. Chaining ni dia rarely lah kita pakai tapi it's good to know. It's good to know and it's good to learn. Even though you mungkin pakai tak pakai tu, I'm not sure, tapi it's good to learn lah. And the last, sebelum kita akhirkan kelas, saya akan tunjuk how to use Ajax. On the Ajax part ni mungkinlah ada yang tak boleh buat sebab dia tak ada web server. Tapi it's okay lah, at least you can see macam mana chaining tu berlaku, macam mana Ajax itu berlaku. So what we gonna do next is quite critical. So kalau you tak faham, terus bertanya because it's quite important lah. It's quite important. Perbezaan penggunaan hashtag ini untuk menunjukkan beza hashtag. So apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat dulu mula-mula? Okay, apa yang kita nak buat adalah kita ada satu table. Table tu ada nama student, markah pertama, markah kedua, jumlah. Okay. Dalam table tu, dia akan bawah table tu ada satu button, maksudnya button kira. Bila you klik button tu, setiap table tu dia akan tambah markah pertama dan markah kedua dan dia akan produce the result. Berapa dia punya result. Selepas dia produce result, kita akan buat pula chaining. Kalau dia lebih 80, dia akan berwarna hijau. Dia akan berwarna hijau. Kalau bawah 80, dia akan berwarna merah. That is our final code untuk sebelum kita masuk. Sebab Ajax ni dia dah consider sebagai intermediate and advanced. So kita sebenarnya hari ni kelas beginner. Tapi saya selitkan sedikitlah untuk intermediate. So at least on your final project, kalau you tak nak buat lah orang kata macam yang biasa-biasa orang duk buat macam online store ke apa, you at least nak buat calculator untuk kira interest ke, you buat calculator untuk kira loan ke, you buat calculator untuk kira
berapa banyak you kena bayar setiap bulan belajar di politeknik as a final project, okey lah. Sebab sekarang ni walaupun projek tu simple, but it's required a lot of understanding dalam mathematics. Alright, so we start dengan kita create satu file yang baru lah, at least yang baru. Yang ni kita boleh simpan supaya you boleh buat jadi rujukan lah masa hadapan. So I start with new file. New file, .5. So as usual, kita work out dulu dengan kita punya layout lah, kita punya data. So dalam case ni saya akan gunakan table. Kita ada shape dia, di mana shape dia adalah PH nama, PH markah 1, PH markah 2. Dan PH keputusan. Let's go for jumlah lah, saya rasa. And we have two bodies. Body ni tak lama. Hani lah. I'm not sure why I love Hani so much. Hani markah saya 30, 20. Markah dia 40. Jumlah tu biarkan kosong. So I'm gonna repeat this one at least 3 lah, 3. Ni Ismail 60. Ini pula 60, alright. So table ni buatlah border sama satu. At least kita nampak border dia sama satu. Alright. Itu dulu. Itu dulu. Layout dulu. Okay. I give you 2 minutes untuk buat layout dulu. Then kita execute on JavaScript. Oh, lepas T-body ni kita ada satu button. Button yang ada perkataan kira. Alright. Okay, cantik. Alright. 2 minutes for you to typing. Nama markah tu you boleh ubah sesuai lah. Tak perlu follow saya. Alright. 2 minutes. Okay. Saya rasa semua dah boleh buat lah the basic part dia. Okay, next kita akan start dengan kita punya script. Okay, ini perbezaan di mana kita nak guna ampersand. So right now kita tahu button kita ni ada satu je. So when kita ada satu, kita boleh gunakan ID lah. Kita kena gunakan ID. So on the top part, jangan lupa ada script ke atas sekali. jQuery script, jangan lupa. So apa yang kita nak buat, button kira dot click, kita ada function di mana kita akan baca each line. Satu line markah 1, siapa markah 2, kira jumlah. Lepas tu next line markah 1, markah 2 jadi jumlah. Dan next line pula markah 1, markah 2 jadi jumlah. So basically apa yang kita nak buat adalah kalau TD ni kita bagi ID, katakan markah 1. And ID ni pula markah 2. And ID sini adalah jumlah. Apa yang jadi masalah adalah bila kita proceed to the next line. Di sini. Sini pun sebenarnya dia adalah markah 1. So ID ni dia mesti unik. Dia mesti unik, dia tidak boleh berulang. So masalah kita sekarang ni kalau ada 3 table kita, 3 row, ID ni dia akan berulang. ID ni, ID ni, ID ni.
Markah 2 pula berulang sini, berulang sini, berulang sini. So, kita tak boleh guna ID. So, instead, kita akan gunakan sebagai class. Class ni benda yang boleh repeated. So, dia akan repeated. Kelas 1, kelas 1, kelas 1. So, sini kelas 2. So, sini kelas 3. So, that's untuk you punya understanding lah. So, basically, sekiranya benda tu tidak berulang, unik, you can use the ID. ID ni benda yang unik, one. Tapi kalau benda tu repeated, because dalam you punya problem later on, you akan jumpa benda yang benda tu kena repeated. So, you kena guna class. Alright. So, we gonna start the function. So, at least kita bagilah nama. Sebab table kita ada satu. So, kita bagilah nama table kita ni sebagai data pelajar. Data pelajar. SID kita, table kita adalah data pelajar. And next part. So, kita akan, bila button kira diklik, kita akan ambil data table kita, yang nama dia data pelajar, dan setiap line dalam table data pelajar, kita akan kira one by one. Alright, so how we gonna start? So kita kena start dengan kita panggil nama table itu. Nama table kita adalah data pelajar. Data pelajar dot each. Maksudnya siap satu line dot each membawa function data. Okey, itu dulu. Basically yang belakang ni adalah benda yang sama lah. Mana-mana code bila each tu they're referring to the same thing. Depan dia kita mulakan dengan data. And the last part function index ni adalah numbering dia lah yang start dengan 0, 1, 2, 3, 4 tu. And the value yang kita akan gunakan iaitu parameter kita adalah user di sini. You understand later on lah. Later on tu you akan understand. But it's okay. Start kat sini. Atau I can make things easier. Meanwhile you tulis dulu. Yang ni tak perlu kot. I rasa kita sengkaskan begini terus. At least you tak confused banyak sangat. We start like that. Maksudnya data pelajar each setiap satu line data pelajar tu yang ni jangan tertinggal, ada hashtag. Setiap pelajar tu each function tu you akan kira. So very simple. Say mark1 equal to this yang mula-mula yang akan you start confused. Tak pun kita boleh gunakan markah 1. Alright. And this
Okay, I think that should be good enough. That's our script. Simple as it can. Let me try first. Jadi tak. Mak tu is not defined. Mak tu. Sorry. Should be. Mak one is not defined. Mak one. Oh my god. Mak one. Mak two. Okay. So supposedly be like that. So kita tengok next kita akan tambah face lah sebab sekarang ni kita nak cuba tambah. So instead of daripada text, kita akan guna yang sama lah. Fast flow. Untuk convert benda ni kepada numbering. Okay, start kat situ dulu. You buat kat situ dulu, kat sini dulu. Mari baru kita tambah-tambah untuk clearkan dia. So at least you understand kat mana benda tu berlaku. One by one kita akan pergi. Okay, good luck. Okay, saya bagi you 2 minit dulu untuk tulis benda ni. Lepas ni saya akan bagi tahu kat mana yang kesilapan dia. Kat mana yang kita patut rujuk. Sebab the segment yang kita masuk ni nama dia adalah transversing. Maksudnya transversing ni kita menurun. Transversing. It's quite complicated. Tapi I think kalau dengan example ni, you boleh understanding lah. So I give you 2 minutes first and then we see how. Okay, so far ada yang dah siap tulis kat sini? Ada yang sukses kat sini? Everybody masih menulis. Give you another 5 minutes lah. 5 minutes more. Okay. Masa tak banyak. So I gonna explain. So sekarang ni apa yang kita perhatikan, bila kita klik jumlah, it will calculate at least at minimum 3 times. So kali you tambah additional table, dia akan kira sebanyak 4 kali. Because error dia kat sini adalah line nombor 38. How you want to debug. Bila kita panggil data pelajar on each, maksudnya data table pelajar ni adalah the whole table. The whole table ni untuk setiap each ni dia akan kira markah 1, markah 2 dan jumlah. So dia akan kira markah 1, campur markah 2, dia akan letak jumlah. Di mana dia akan letak jumlah yang ada kelas jumlah. So kita ada 1, 2, 3. So each time dia kira dia akan tambah satu, 1, 2, 3. Sebab tu you tengok 60 ni adalah untuk table yang pertama, 90 untuk table yang kedua dan 80 untuk table yang ketiga. So kalau you ada 4, example you ada 4, you akan perhatikan dia akan berulang sebanyak 4 kali. Itu bukan output yang kita nak. Sebab kita nak each of the line. Each of the line ni tambah maka dia duduk sini. Each of the line maka dia kat sini. Each of the line maka dia kat sini. Kita bukan nak the whole table ni repeated berulang kali macam tu. So what we learn sekarang ni adalah dia panggil transversing. Transversing ni maksudnya kita aim on the particular row. Contohnya sekarang ni, data pelajar ni, saya bukan nak ulang the whole table ini. Saya nak ulang setiap row dia. So apa yang saya boleh buat adalah saya akan gunakan transversing, iaitu di mana daripada data pelajar, saya pergi kat T-body dan saya nak repeated row ni saja. T-art ni yang saya nak repeated. Okay, this is quite hard untuk you guys understand. Tapi it will take some time lah.
So instead of data pelajar, saya repeat the whole thing. Saya nak repeat perkataan yang ada TR ni saja. So each of the TR ni, dia hanya akan operate within dalam dia punya TR. So kat sini, data pelajar ni kita tambah. Sama ada you nak tambah TR terus pun boleh, ataupun nak bagi cantik tambah TR T-body. So maksudnya data pelajar, cari T-body, cari TR. Okay. So daripada data pelajar ni, you cari T-body dia, cari TR. So kalau kita tak ada T-body, dia akan kira juga sekali dengan T-head kita nanti. So kita nak cari T-body, kita nak cari TR, repeated TR ni. So kat sini yang kita buat. So when you refresh, it should calculate beautifully. Itu kita panggil transversing. It's on the somewhere between intermediate nak pergi ke beginner nak pergi ke intermediate lah, transversing ni. Hard for you, mula-mula ni mungkin susah sikit nak faham, tapi by the time you akan understand lah. So I go one by one look apa yang dia buat. So ini macam ni biasa ni. So transversing datang untuk each TR, each, sebab kita guna each ni sebab dia ada banyak kali. 1, 2, 3. Dan kita tak tahu how many. Dia akan repeat mungkin 100 kali, mungkin 1000 kali. So the function .each dia akan repeated as long as benda tu ada. Okay, yang ni I think semua orang boleh faham lah. Maka satu paste float sebab kita nak convert benda tu daripada string pada floating. Mungkin kat sini you tak faham perkataan this. Okay, this ni dia merujuk pada elemen each. So sekarang ni this ni merujuk pada elemen TR. Maksudnya this ni adalah the whole concept of TR. Dalam TR ni, apa yang you nak cari? Find each dot find. Kita cari elemen yang ada markah. TD dot mark. Okay, TD ni saya rasa tak perlulah. Sebab kalau ada ni mungkin you akan confuse. Dia akan cari markah satu. Dan dia letakkan dalam variable mark. Dan next line, dalam each of this ni, TR ni, dia akan cari yang ada markah 2 dan dia letak dalam mark 2. Same thing with result. Okay. The whole code complex, just for you to understand one thing je, untuk you faham satu perkara, iaitu perbezaan penggunaan hashtag dan perbezaan penggunaan dot. So hashtag is elemen yang unik. Daripada tadi kita guna hashtag je. Sebab kira ni ada satu unik. Dia tahu nak tuju ke mana. So bila perkataan dot, titik ni bermaksud kelas. Kelas ni benda yang boleh repeated. So kalau you ada satu benda, satu function yang di mana bila you tekan satu button, dia akan impact multiple things, 2-3 perkara. So you kena guna classes. Alright. So yang kat sini macam biasalah, it is fine, jumlah. Dia akan kira to be jumlah. Ada sesiapa yang faham? Ada sesiapa yang faham? Okay, susah soalan itu. Ada sesiapa yang tak faham? Alright. So next, kita akan belajar. Macam sekarang ni kita hanya belajar mengenai input, output, tambah. So sekarang ni kita nak buat satu perkara yang baru di mana sekiranya markah dia 80 dan ke atas, tulisan ini berwarna hijau. Sekiranya markah dia bawah 80, dia akan berwarna merah. So, macam kita tengok daripada slide tadi, dia ada do magic. Magic dia ni dia ada banyak. Sekarang ni magic kita yang kita buat hanyalah kebanyakan 3 perkara lah. Kita buat magic click, iaitu mana bila dia klik. Dan kita buat magic text di mana kita ambil value. Dan saya rasa 2 tu je text. Sekarang ni kita akan guna untuk CSS. So this is example dia. Contohnya if result bigger or equal to 80, apa yang kita nak buat adalah this, sebab kita masih dalam keadaan repeated.
TSTR yang mana kita nak besarkan, kita nak warna hijau, iaitu jumlah saja. This the same one dengan yang ni, find jumlah. So instead of dot text, kita akan gunakan dot CSS. Apa elemen yang kita nak ubah adalah warna, color. So warna macam mana? Kalau dia lebih pada 80, kita nak buat dia color green. So else, kita nak warna ni berwarna merah. So that's paling simple lah yang I think we can learn about. There's a lot of magic. Nanti paling saya akan tunjuk the whole detail yang apa yang you at minimum need to know lah. Tapi yang saya ajar ini is the basic for beginner. Kalau you dah faham ni, at least untuk you pergi ke intermediate tu is not a problem lah. So let's see, is it work? So tengok dia berhasil. 80, 60 merah, 90 hijau. Okay, for the next 5 minutes, I want to assign you one task. Not actually one task lah. 2 tasks. Like you say, dalam you punya table sekarang ni, you ada nama, markah dengan jumlah. So saya nak you tambah satu lagi kolom. Iaitu kolom dia, nama dia add one column, iaitu nama dia grade. Alright. And I nak you buat function, macam tadi, macam tambah markah. Tapi instead of the return jumlah markah, saya nak sekiranya dia lebih 80, grade dia tu, dia akan tulis pass. Sekiranya bawah, dia akan tulis fail. And the third time, sekiranya if markah dia lebih 80, grade ni form weight dia adalah bold. Tak ada if. So I give you these 3 task assignment. Hopefully you can do it. Kalau you boleh buat, the beginner class dah success lah. Alright, so I give you 6 minutes to do it. Good luck. Yang ni saya letak kat sini kot. So at least you understand. Yang clock ni put it here lah. Yang ni saya kecilkan sini lah. At least you can see. Okay. Siapa yang sukses, tamak. Siapa yang fail, macam biasa. I want to know how many yang sukses. Okay. Good job, Afiq Aika. One of top. Izzat. Right. 2 orang je. Ya, the rest tu macam ada sangkut ke, tengah buat lagi ke, on how. I don't want to quote. Kita akan tengok rakan-rakan kita yang siap lah. So, Afiq boleh share ke Afiq screen? Kita tengok macam mana kod Afiq beroperate. Sama ada Afiq. Okay, Afiq akan show. Alright. We see his code first. Alright, very good. I'm not sure why you want to ping you punya VS Code. Mungkin ada sifat kewanitaan di situ. Okay, cuba tengok dia punya browser macam mana. You kena share screen kot atau share the Chrome. See how
We cannot see you punya browser sekarang ni, kita hanya tengok VS Code je. So you kena stop share balik, mungkin share the Chrome. Okay, cuba refresh balik. Refresh balik, kosong, and click button kira. Good job. So at least mana-mana sahabat yang mungkin ada masalah, kalau segan nak bertanya, mungkin boleh tanya Afiq dengan siapa, I'm not sure tadi siapa tadi siap ni? Ada seorang lagi? Izzat lah, Izzat lah. Alright. So that's all for beginner to intermediate lah, half of intermediate. This one is quite intermediate. So the next one, sebab masa, mungkin saya drag masa sikit satu suku sebab the next part is quite important lah for you. Mungkin you tak gunakan lagi, tapi at least kalau you tahu is good effort lah, tu no, good effort untuk masa depan. So untuk your punya final year project, like I said, tak perlulah you nak buat fancy-fancy macam shopping cart ke apa. Just a simple calculator is okay. You pernah tengok kan calculator yang orang kira interest loan bank, berapa tahun deposit, berapa harga kereta, letak interest tu calculate. Dia boleh kira berapa bulan, setiap bulan you punya bayaran, macam mana jadual pembayaran you. Ataupun you boleh buat calculator BMI. BMI is simple calculator. Ataupun you boleh kira distance, orang bagi dua jarak, GPS coordinate, you boleh kira jarak, how kilometer, berapa dalam miles. But most probably, like I say lah, programmer ni kita kena ada strong sense of mathematics lah. So macam mana daripada formula matematik you nak convertkan kepada code. So at least with the jQuery dengan JavaScript ni, you boleh buat your project lah. You boleh project for no need to fancy. Your job is just to understanding the basic je dulu. Okay. That's all for beginner and intermediate lah, half of it intermediate. What I'm gonna show you is the intermediate to the advanced. At least saya tunjuklah sedikit. You guys tak perlu buat. Sebab I think kalau yang tak ada web server tu mungkin tak boleh buat. Tapi it should give you understanding. Contohnya macam you melayari website Facebook kan. Bila you go to Facebook, you just scroll je ke bawah, dia punya newsfeed dia sentiasa keluar. Sedangkan page tu tak reload pun, tapi dia sentiasa keluar news baru. Kalau ada news baru, dia automatic pop up. Itu dia panggil Ajax, di mana Ajax ni adalah dia reload only the partial of your browser. Dia bukan reload the whole page. Dia hanya reload the whole partial saja. So code dia is very simple. Code dia quite simple. Contohnya, I have fine. Okay. So kat sini, saya buatlah yang kat sini. Okay, so kat sini, if you can see, saya ada satu script di mana bila saya klik load button, dia akan ambil file yang nama dia example.txt, dan example.txt ni dia akan letakkan dalam satu div, elemen yang nama dia content. So kat sini kalau you tengok, saya ada satu button, dan bila saya klik button ni, dia akan keluar dalam content dia. So the my contents is just simple macam ni je. So just write some stuff in here. Okay, so whatever happen is, kalau you tengok, I should open this. Sini pun. Bila kita klik content,
it was supposedly akan load file saya, example.txt, dan dia akan letak di sini. Okay, here's the problems. Kalau you tengok error, dia akan kata origin now blocked by cost policy. Okay. This is extra knowledge lah. Di mana saya rasa bermula tahun 2000, di mana hackers ni usually bila you run satu website, bila you do klik button apa semua, dia boleh baca you punya file dalam dokumen, dalam you punya folders or anything lah. So dia boleh dapatkan file tu dan you boleh upload. So I think around somewhere dalam 2000 tahun 2010 lah, I'm not sure exact date. So browser ni dia come to one decision yang di mana dia tidak benarkan any JavaScript ambil file dalam you punya dokumen. So that's why walaupun you code you betul, tapi you tak akan boleh dapat baca file ni. Sebab it's a policy yang di block. Semua browser, including Edge, Mozilla, Firefox ataupun Opera, tak boleh. So the only way script ni hanya boleh execute adalah within dia punya web server sahaja. So that's why I have my web server. This the exact date. Cuma bezanya kalau you tengok location ni, instead of saya panggil direct pada file tadi, saya panggil daripada web server lah. So when I load the content, dia akan keluar. Dia akan baca the stuff. So that is why dalam Facebook, so bila you scroll, instead of click, dia akan guna on scroll. Bila dia scroll, dia akan load stuff. Dia akan load file ni, load file ni, load file ni. So Ajax ni fungsi dia ada sebenarnya untuk mengurangkan beban lah. Imagine kalau you ada 1 juta table, you nak loading the whole 1 million table, agak lama lah. So instead, dia akan load dulu the page. Kalau you tengok, you biasa tengok, dia load page. Lepas tu dia ada placeholder yang macam putar-putar, scroll. Bila siap, baru dia pop up data. So that is Ajax. Like I say lah, it's not that important for now. Sebab for now, what you yang penting adalah you faham macam mana nak guna. Ajax ni is quite hard and I think just understanding tu okay lah. Okay, ini example yang advanced sikit di mana saya menggunakan JSON. This is my JSON. So as you know lah, kebanyakan sekarang ni semua orang duk bercakap dengan API. Orang dah sebut API, guna API ni. API ni dia written dalam text format macam ni lah. So dia ada user, dia ada age, dia ada location. So daripada JSON, contoh yang paling kompleks adalah you boleh ambil cuaca. Kalau orang tulis Kota Baru, you pun klik data, dia akan ambil API daripada website mana-mana, website weather rasmi lah. So dia akan return you dalam bentuk JSON. So you punya job adalah manipulate the JSON dan convert it to presentable lah. So macam sekarang ni saya ada some text about user. So bila saya klik pull data, dia akan buat dalam bentuk table. So that's why saya kena tambah border sikit lah satu untuk ada nampak sikit. So kita akan nampak dia membina dalam bentuk location. This is the script dia yang it's a simple script. Most probably kalau you dah faham basic tu, kalau you nak tengok kod ni pun it's not that hard. It's not that hard di mana bila pull data ni klik, dia akan baca JSON. Dan setiap JSON tu dia akan each line daripada data JSON tu dia akan tambah row, dia akan tambah TD dan dia akan tambah delete button. That's for JSON lah. Orang panggil Ajax. JSON is just a type. Kita ada text, kita ada JSON type and lot of thing lah. So hopefully saya tak akan tunjuk lah yang advance macam you nak pull daripada weather lah. Tapi saya expect lah one of you guys boleh buat macam tu. Maksudnya you ada satu input, orang masukkan location macam Kota Baru. So bila orang klik data, dia akan tunjuk cuaca di Kota Baru. Hari ni hujan, esok banjir ke macam mana. Depend lah. That's how you guna Ajax lah to understand it. So
let's conclude untuk hari ni. Tapi I want to show you one more thing. Sebab sekarang ni apa yang kita belajar hanya sekadar ID di mana guna hashtag dan kita belajar guna kelas iaitu titik, dot. There's a lot of things yang saya tak cover hari ni because my job untuk hari ni dalam 3 jam ni hanya untuk bagi adik faham. Just for you to understand je. To expert, you have to learn by yourself lah. This is yang you boleh gunakan dalam you punya in future learning lah. Sekarang ni kita hanya cover hashtag iaitu by elements and dot by class. Dia ada lagi by element type, by multiple, untuk semua, descendant, children, intermediate element after, lepas tu specific attribute. There's a lot of things. Tapi ini untuk you understand ni, orang kata take some time lah. Take some time for you to understand. Next adalah dia panggil event. Right now yang saya tunjuk sekarang ni hanya sekadar dot click. Dot click saja, maksudnya orang kena klik. There's a lot of others. Contohnya you ada bind, you ada one, you ada trigger, you ada live, you ada hover, you ada toggle. So contohnya instead of saya kena klik button ni saya kena klik, saya hover je, pak, dia terus ambil data. Ataupun bila saya klik benda ni, bila show data ni, terus ada satu script lain execute. Itu untuk panggil dot trigger. So yang the rest tu is a part of advanced level lah. So I'm not showing today sebab kalau saya tunjuk hari ni, saya rasa most probably semua orang tak faham lah apa yang nak dibuat. And dia ada efek. Efek dia ni very basic iaitu dia hanya ada sliding dan dia ada agak fading. Maksudnya dia macam, you pernah tengok tak bila you bawa kat menu mana-mana website, dia pun turun macam jendela, smek turun. Tu nama dia sliding. Fading ni daripada ada, you nampak kabur semakin hilang. Tu fading. So, untuk the rest tu, saya rasa maybe you can learn by yourself lah. Tapi if you stumble, something yang you tak faham, you can WhatsApp me lah asking. I don't have any problem lah answering your question. Okay, before saya tamatkan kelas pada hari ini, kebiasaan bila you tengok saya akan gunakan yang table ni lah, saya untuk example dia. You can see what code yang saya sering tinggalkan, yang kemungkinan you guys bila tengok kod-kod lain you akan nampak, iaitu nama dia, kebiasaannya bila jQuery dia akan ada benda ni, document.ready. This is very important. Document.ready. Kenapa daripada awal kelas saya tak tekankan benda ni, sebab saya tak nak adik tulis banyak dan I don't want you to confuse. But I will explain why. Okay. Document.ready ni, dia basically you akan letak skrip di atas, the jQuery script kat atas dan script you kat bawah. So benda ni functional. Sebab dalam how the browser interact, macam mana browser operasi adalah dia akan bermula daripada atas dan dia akan turun ke bawah. That's how operate. So but most modern website atau most modern people teaching, dia tak letak skrip di atas, dia letak skrip di bawah. All function script ni dia letak kat bawah banyak-banyak. If you tengok lah, banyakkan. So the problem dia, bila you letak skrip kat bawah, is when you try to execute the code, you akan nampak the error on the console, dia akan panggil uncaught reference. $sign is not defined. Sebab $sign ni kita define dalam code ni, jQuery kita. Okay, reason kenapa orang letak skrip kat bawah adalah supaya the page
it's been load very fast. Sebab kalau page ni duduk kat atas, script ni dekat atas, dia kena download dulu file ni. Lepas dia download file ni, baru dia execute the code. So setengah orang, macam kita ni tak apalah, kita simple code je. Tapi macam orang lain yang ada yang ada few thousand punya line, benda tu akan affect the performance. So script dia akan letak di bawah. So macam mana kita nak buat biar script dia kat bawah, tapi still the script ni boleh di execute. So that's why kita akan letak satu function, nama dia document ready. Kat sini actually dia kena guna jQuery. Okay, so meaning dia, whatever document ni ready, bila document ni, maksudnya page ni dah loading, semua script dah loading, barulah dia akan execute the code. So, you nak letak pun boleh, you tak letak pun boleh. Tapi bagi saya, tak payah letak. At least, kalau you nak go for performance, barulah kita akan mengambil kira the whole thing. So, bila you copy paste ke orang lain, tak perlu on the document ready ni, you boleh buang lah. You just ambil to script. You just make sure the jQuery run before the script. Okay. That's all lah untuk hari ni. Saya rasa saya dah terambil masa. Dan sekiranya you have any question, boleh bertanya. Saya buka the floor. Sekiranya tidak ada soalan, saya pula kepada Abang Mil lah. Baik. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Ahmad Hakimi kita, bin Mak Yassin kita ni, kerana banyak memberi tunjuk ajar kepada kita pada hari ni. Dan kelas 3 jam ni saya tahu dah kalau kita buat panjang kelas-kelas programming ni, takut ramah tergeneral lah. Takut ramah nerak ke apa ke. Dan kalau boleh yang seperti mana kata Cik Hakimi tadi kata, kalau boleh kita faham yang basic dahulu. Betul tak, Mi? Betul. Kalau kita nak pergi maju ke depan, kita kena start yang orang kata langkah pertama dulu. Langkah pertama adalah biar kita faham dulu yang basic. Baru kita boleh ikut kata langkah yang seterusnya. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ni anda boleh tengok dekat YouTube tu memang banyak tutorial. Cuma rajin atau malas je. Dan saya harapkan sekali lagi lah saya nak ambil kesempatan mewakili 2 buah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan juga Politeknik Besut Terengganu untuk memberi mengucapkan ribuan terima kasih lah, jutaan terima kasih sebenarnya kepada Cik Ahmad Hakimi bin Mak Yassin kerana sudi memberikan kita berkongsi ilmu pada kita pada bulan-bulan puasa ni. Makan minum pun tak ada ni, Mi. Minta maaf lah, Mi dah. Beres. Kita boleh ni. InsyaAllah lepas raya kita buat special lah ke Cik Hakimi. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya ambil peluang di sini berpesan kepada semua pelajar-pelajar supaya bagi mereka yang tak faham tu, teruskan buat latih to be, sebab programming ni lagi banyak buat latih to be, insyaAllah lagi cepat awak faham. Jadi saya tak mahu ambil masa yang panjang, sekejap lagi kita nak solat Zuhur. So setakat ni dulu. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Sir. Sama.